Berita menarik hari ini di asoka.com, Jumaat 10 Disember. Baiklah, pada hari ini kes COVID-19 di Sabah kembali turun hingga ke paras terendah dengan sebanyak 263 kes hari ini berbanding 329 kes malam. Jangkitan baharu itu menyamai catatan pada 5 Julai lalu, iaitu sebelum kes COVID-19 di negeri ini naik mendadak sehingga mencecah 4 angka pada Ogos dan September lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, penurunan sebanyak 66 kes berbanding semalam itu disebabkan kes yang lebih rendah dicatat di kebanyakan daerah. Katanya walaupun Kota Kinabalu kekal penyumbang terbanyak kes di Sabah, tetapi jumlah hari ini iaitu 47 kes menunjukkan penurunan 26 kes berbanding semalam. Sementara itu, Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, pembukaan aktiviti ekonomi yang semakin luas dan rancak juga meningkatkan interaksi antara penduduk. Katanya majlis sosial dan rekreasi bertambah rancak dan perkumpulan tidak dapat dielakkan. Jelasnya jangkitan secara sporadik sering berlaku ketika berada di khalayak ramai atau berkumpulan. Katanya statistik jelas menunjukkan peratusan jangkitan secara sporadik adalah tinggi setiap hari. Sementara itu, pasukan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom akan terus kekal komited memikul amanah menjaga keselamatan perairan negeri ini. Komander Eskom yang baru dilantik Deputy Commissioner Polis DCP Hamzah Ahmad berkata, selaku komander yang baharu, beliau akan meneruskan segala aspek perancangan yang dijalankan sebelum ini. Namun katanya beliau juga akan cuba membawa penambahbaikan atau pembaharuan bagi memastikan sistem keselamatan Pantai Timur dapat diperkasakan lagi. Jelasnya kita juga akan terus bekerjasama dengan semua agensi terlibat dalam memastikan aspek keselamatan terus berjalan dengan baik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menerima penyematan pangkat dan serah terima tugas daripada bekas Komander Eskom Datuk Ahmad Fuad Osman yang bersara. Majlis serah terima tugas turut disaksikan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jinor bersama Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Datuk Hazani Ghazali di pejabat Ketua Menteri Sabah hari ini. Menurutnya, keselamatan di perairan negara ini sentiasa berada dalam keadaan bersiap sedia dalam berdepan sebarang ancaman. Kita pernah cadang sebelum ini dan kita akan teruskan cadangkan apa yang perlu dilakukan untuk bersedia sebarang kemungkinan, kata Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan berhubung cadangan penubuhan semula Polis Pengakap Sempadan Sabah Border Scouts. Beliau berkata cadangan itu adalah bagi mengambil kira situasi di mana rakyat Sabah lebih tahu mengenai keadaan di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung laporan berita yang mendakwa 19 datuk bandar dari selatan Filipina terlibat dalam plot baharu menyerang Sabah. Katanya lagi semua pihak diminta supaya mengambil serius berhubung laporan berkenaan kerana pencerobohan pernah berlaku di Lahad Datu sebelum ini. Sebelum itu, sebuah akhbar tempatan pada Khamis melaporkan satu mesyuarat bagi membincangkan mengenai rancangan untuk menyerang Sabah dipercayai telah diadakan di selatan Filipina. Akhbar itu yang memetik South China Morning Post menyatakan mesyuarat rahsia melibatkan 19 datuk bandar itu diadakan bagi membincangkan mengenai rancangan bagi merekrut 600 individu untuk menyerang negeri itu serta menghantar pengintip. Bagaimanapun, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah menafikan laporan berita mengenai 19 datuk bandar dari selatan Filipina didakwa terlibat dalam plot baharu untuk menawan negeri itu. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada perkembangan sukan di Sabah, di mana seramai 95 pemain dalam kejohanan bola sepak Piala Datuk Seri Bung Mokhtaradin BMR bawah 18 tahun yang diadakan baru-baru ini terpilih untuk melalui fasa akhir pemilihan. Pengarah Teknikal Persatuan Bola Sepak Sabah, Omar Maya Ahmad berkata semua pemain daripada 8 zon itu dikenal pasti oleh panel pemilih yang dilantik yang terdiri daripada jurulatih dan bekas pemain negeri
negeri. Katanya setiap pemain yang dipilih ini akan dibincangkan oleh panel pemilih sebelum diserapkan ke pasukan yang bersesuaian mengikut kepada kemampuan pemain terbabit. Omar berkata usaha ini akan menjadi platform terbaik dalam mewujudkan pemain pelapis secara berterusan. Katanya ia juga membantu merealisasikan hala tuju Presiden Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dalam memajukan bola sepak negeri Sabah ke peringkat lebih jauh. Untuk rekod, semua pemain terbabit dipilih oleh jurulatih berpengalaman dan nama-nama besar yang ditugaskan sebagai panel pemilih. Kumpulan panel pemilih ini diketuai oleh Omar Maya dan dibantu oleh penasihat yang juga jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah mengesahkan bekalan sijil kelahiran di negeri ini kehabisan stok. Stok bekalan sijil kelahiran JPN Sabah pada tahun ini adalah sebanyak 24,801 keping, namun terputus atau kehabisan stok pada awal Oktober tahun ini. Pengarah JPN Sabah Khairul Aminus Kamarudin berkata, setakat ini sijil kelahiran yang tertangguh atau menunggu stok untuk cetakan adalah sebanyak kira-kira 3,200 permohonan. Katanya kelewatan pengeluaran sijil lahir berkenaan adalah disebabkan kekurangan bekalan sijil. Ekoran bekalan kertas yang digunakan adalah diimport daripada pengilang di China. Kelewatan bekalan kertas tiba di Malaysia difahamkan disebabkan berlakunya kejadian banjir di negara berkenaan baru-baru ini. Harul berkata semakan lanjut juga mendapati kertas berkenaan sudah terima oleh syarikat percetakan pada 8 Disember lalu bagi proses cetakan sijil kelahiran. Katanya kertas sijil lahir berkenaan dijangkakan sampai ke seluruh negeri ini dan boleh dikeluarkan selewat-lewat 20 Disember depan. Sehubungan itu, JPN ingin memohon maaf atas kelewatan dan kesulitan yang berlaku yang mana ianya adalah di luar kawalan JPN. Tambahnya, sekiranya terdapat pelanggan yang terkesan atau memerlukan surat pengesahan kelahiran daripada JPN sebagai contohnya untuk tujuan penerbangan ke Semenanjung Malaysia atau Sarawak, bolehlah memohon di JPN. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.